Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Ada yang kata rundingan ataupun gabungan JRSPH adalah gagal. Kenapa ada yang cakap begini? Sebab mereka kata APCO ataupun APCO tidak sepatutnya bersama-sama dengan JRSPH. Dan ada yang kata rundingan JRSPH pula bakal gagal. Orang kata sentimen penolakan Parti Malaya ataupun sentimen Sabah First, slogan Sabah First, slogan rumah kita jaga, lepas tu itulah sentimen bahawa mendahului parti lokal, menolak parti luar, dilihat sudah semakin hilang. Mereka kata hilang sebab seperti yang kita tahu, kita dapat lihat, tengoklah akhirnya di dalam kerajaan negeri hari ini PH pun ada bersama-sama dengan JRS, dan dalam masa yang sama APCO pun menyokong JRS, menyokong kerajaan negeri ini, menyokong Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah. Dan perkara ini menyebabkan timbul satu isu di kalangan pengundi-pengundi APCO. Benarkah slogan Sabah First yang dilaungkan sebelum ini masih digunakan pakai setelah APCO menang 3 kerusi ini? Okey, saudara-saudara, adakah ini boleh menyebabkan rundingan gagal di antara JRS dan Pakatan Harapan dan akhirnya berpecah? Jadi bagaimana pula? Kerana Haji Jinor sudah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri yang baru untuk negeri Sabah. Jadi persoalan seterusnya adalah, kalaulah JRS, PH, APCO ni berpecah, dan kalaulah tiba-tiba pembentukan kerajaan ini tiba-tiba kurang majoritinya, kurang kerusi untuk membentuk kerajaan, adakah dengan ini PH boleh keluar dari rundingan ini dan akhirnya satu gabungan baru dibentuk? Apabila ada gabungan baru dibentuk, contohnya yang kita tahulah kerusi kedua tertinggi paling banyak selepas pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah adalah Warisan, iaitu sebanyak 25 kerusi. Jadi adakah dengan 25 kerusi Warisan, dengan kerusi Pakatan Harapan 1, dengan Barisan Nasional, mungkin juga Bebas dan juga lain-lain, yang boleh membentuk satu majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan? Adakah dengan ini Shafie Apdal boleh jadi Ketua Menteri Sabah dan JRS pula akan jadi pembangkang diketuai oleh Haji Jinor? Mungkinlah ada yang tanya begitu. Jadi sejauh mana peratusan perkara ini boleh berlaku menurut anda? Adakah setelah kemenangan JRS telah diumumkan dengan 29 kerusi akhirnya membentuk kerajaan negeri, akhirnya Haji Jinor mengangkat sumpah, adakah semua perkara ini boleh hilang sekelip mata sekiranya tiba-tiba Warisan dan juga Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Bebas cukup kerusi bentuk kerajaan? Nah, ini menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, berkaitan isu ini, apa komen anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Sabah ke-17 semakin panas. Kenapa semakin panas? Walaupun sudah selesai pengundian, sudah ada Ketua Menteri, sudah ada Kerajaan Negeri, kenapa masih panas? Sebab ada yang mulai membuat satu persoalan. Mereka kata mungkin JRS boleh tumbang. Mungkin JRS boleh tumbang, mungkin Haji Jinor boleh tumbang. Kenapa mereka cakap begitu? Sebab tidak mustahil lah untuk perkara ini berlaku. Kenapa tidak mustahil? Sebab mungkin ada satu pakatan baru ataupun satu gabungan baru yang boleh mengumpul majoriti ataupun membentuk sebuah kerajaan baru yang cukup majoritinya menumbangkan JRS dan juga gabungan yang ada hari ini. Mungkinlah. Jadi kalau ia pun perkara ini boleh berlaku, saya rasa mungkin yang boleh bentuk kerajaan negeri yang terdekat nih, Warisan dan Barisan Nasional mungkin.
Kenapa saya cakap Warisan dan Barisan Nasional? Sebab Warisan ada 20 kursi lebih, manakala Barisan Nasional ada berapa? 6 kursi. Jadi mungkin kalau orang sahabat cakap rukut-rukut, ataupun cari runding punya runding, adakah tidak mustahil untuk Warisan, Barisan Nasional, calon bebas, ataupun mungkin ada mana-mana kursi yang sudah dimenangi oleh partai lokal akhirnya mau bersama-sama dengan Warisan dan BN dan juga mungkin Pakatan Harapan, mungkin juga calon bebas KDM dan STA, dan akhirnya JRS yang tumbang. Adakah perkara ini tidak mustahil untuk berlaku? Nah, apa pandangan Anda sekiranya ini berlaku? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kemenangan yang agak tipis dari JRS, yaitu 29 kursi, 29-30 kursi, saya pun tidak berapa ingat. Warisan 25 kursi, saya boleh cakap ini adalah kemenangan tipis lah bagi JRS. Dan akhirnya tidak lain dan tidak bukan, Haji Jinor mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri, sekali lagi meneruskan penggal sebagai Ketua Menteri. Jadi persoalan seterusnya adalah siapakah calon timbalan Ketua Menteri? Ini yang ramai tunggu. Ketua Menteri sudah ada, Kerajaan Negeri gabungannya sudah ada. Jadi siapa timbalan Ketua Menteri? Tapi sebelum kita mau pilih, sebelum kita masing-masing letakkan calon timbalan Ketua Menteri kita, saya berpikir satu benda. Oleh karena Warisan mempunyai kursi kedua terbanyak ataupun antara yang menjadi favorite kepada pilihan raya umum kali ini, dipimpin oleh Syafiq Abdal, yang kita boleh lihat sekiranya Warisan yang menang, sekiranya Warisan yang mempunyai majority yang cukup, maknanya Syafiq Abdal yang akan menjadi Ketua Menteri Sabah. Tapi pada akhirnya tetap Haji Ji juga, tetap JRS yang membentuk kerajaan negeri mempunyai majority yang cukup. Jadi persoalan yang saya mau timbulkan di sini, bagaimana kalau Warisan yang bersama-sama dengan JRS 29 tambah 25 kursi, kita lihat sudah mendapat majority yang cukup untuk membentuk kerajaan, tambah dengan APKO dan juga bebas, sudah pasti ini menunjukkan bahwa calon-calon ataupun parti-parti lokal pasti menguasai Sabah. Makna kata mungkin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Sabah akan menjadi satu gabungan pembangkang. Saya rasa itu pun tidak mustahil untuk berlaku. Ataupun mungkin semua parti lokal yang ada menang kursi bagi pilihan raya umum Sabah kali ini akan membentuk kerajaan negeri. Manakala semua parti Semenanjung ataupun parti Malaya akan membentuk sebuah gabungan pembangkang, yaitu PH, BN, Perikatan Nasional antaranya. Jadi itu antara persoalan lah. Kalau Warisan mau bergabung dengan JRS, adakah Syafiq Abdal menjadi favorite untuk menjadi calon timbalan Ketua Menteri? Adakah Syafiq Abdal mau jadi timbalan Ketua Menteri saja, ataupun mau beliau yang jadi Ketua Menteri? Tapi maukah pula si Haji Jini jadi timbalan Ketua Menteri sekiranya Syafiq Abdal yang jadi Ketua Menteri? Jadi pikir bikin bingung. Jadi untuk yang ada sekarang, Anda rasa siapa timbalan Ketua Menteri Sabah yang paling sesuai? Mungkin kita boleh lihat dari JRS ada Jokim Gunsalam, itu pemangku PBS, ada Iwan Benedik, pengerusi ataupun presiden APKO Sabah. Ada juga beberapa pemimpin parti lokal yang lain yang menang. Jadi tonton dan bapak yang saya hormati, Anda rasa adakah Warisan boleh bergabung dengan kerajaan hari ini dan akhirnya semua parti Semenanjung akan jadi pembangkang? Apa komen Anda?